Bukan 27 hundi, 270 hundi, 27,000. Tapi saya bagi peringatan kepada semuanya. Jangan sesekali leka. Jangan sesekali leka. Mereka telah hantar seorang calon kambing hitam yang memang kena naya aja. Tapi kita ada misi yang besar. Apa misi besar kita? Kita nak menghantar satu lagi calon Prime Minister material. Orang yang berkualiti, kualiti dia kualiti Perdana Menteri Malaysia. Dia nak tumbang kerajaan naik dia. Tak, dengar saya cakap ni, kan? Saudara dengar, jangan salah rekod SBSB pun. Marah Midin Yassin dengan saya nanti, kan? Kita ni, saudara, kita nak tukar kerajaan, kita kena tunjuk pimpinan kita. Barisan di Parlimen dah ada cukup, saudara, dah ada cukup. Tapi kita nak tambah seorang anak Terengganu yang terbaik, putera Terengganu yang terpilih, yang saudara ada kualiti Perdana Menteri pun untuk berada di Parlimen. Pertama, untuk sampaikan suara negeri Terengganu berdentum dalam Parlimen selepas ini. Kedua, bila-bila masa saja kita kalau tukar kerajaan, kita ada sebarisan panjang pimpinan yang boleh jadi Perdana Menteri. Orang cakap, siapa kau nak jadi Perdana Menteri ni? Kau tumbanglah kerajaan dulu, kita tahulah nak pilih siapa, kan? Kalau kau tak percaya kita ada Perdana Menteri material yang banyak, kau tumbangkan kerajaan sekarang, kita pilih Perdana Menteri kita. Saudara, Anwar Ibrahim ini sebenar dalam keadaan ketakutan. Saya fikir hakikat logik. Saya minta semua orang fikir logik. Logik apa? Dengan bilangan semua yang dia ada, Sabah, Sarawak, apa semua ni, dia dah ada 2/3. Betul ke tidak? Dia dah ada 2/3. Kalau saya Perdana Menteri, saya dah ada 2/3, saya manage sajalah negara ini. Saya govern negara ini dengan baik, dengan kemahuan saya, apa saya nak buat. Saya tak peduli lagi dah pembangkang yang tersepit ini, pembangkang yang kononnya kamu cakap tersepit ini, kenapa saya perlu membazir duit, nak beli calon pembangkang? Saudara, dia pun dalam keadaan yang sangat fragile. Orang dalam dia dalam keadaan yang sangat tak puas hati. Mereka beli 4 orang calon kita. Mereka beli. Saya guna istilah mereka beli. Sebab apa mereka beli? Saudara, saya umumkan, saya bagi tahu. 4 orang, 2 orang saudara dah bertemu dengan pimpinan kita balik, bagi tahu, kan? Boleh tak kami nak patah balik? Boleh tak kami nak patah balik? Kenapa? Anwar Ibrahim tipu. Dia kata, itu pindah-pindah je boleh pitih. La ilaha illallah. Baru kau tahu Anwar Ibrahim pembohong. Saudara, mereka dalam keadaan goyah sebenarnya. Mereka dalam keadaan goyah. Itu yang dia beli. Beli ni, ni baru semalam ceramah saya di Air Putih. Saya tengok dalam Twitter viral. Ratus ribu orang tengok. BN viral. Sebab saya kata Anwar Ibrahim Dajjal. Ni ada ustaz. Betulkan saya. Saya kata, dalam kitab Al-Fitan, tulis kitab yang kisahkan akhir zaman ni. Tulis. Dan ada seorang makhluk kau sebentuk kau sebuah kau tak tahulah, makhluk Allah akhir zaman namanya Dajjal. Dajjal ni ketika musim dia datang, rakyat susah, masyarakat susah, manusia susah, kan? Padi tak berbuah, semua tak menjadi. Bila Dajjal datang, dia datang dengan segunung emas, bawa roti, bawa air, orang semua tengah lapar. Jadi bila Dajjal datang, Dajjal tanya, siapa nak roti? Nak roti. Nyatakan sokongan kepada aku selaku Perdana Menteri. Seorang tumbang. Ini hak Allah ni, dia nak sombong macam tu, kan? Jadi perangai orang yang menggunakan peruntukan kerajaan dulu zaman Najib, cash is king. Sekarang zaman baru ni, peruntukan is king. Siapa nak peruntukan? Mari bukan beriman, kan? Mari menyokong aku. Tu salah guna perkataan, kan? Menyokong aku.
Saya sokonglah anda boleh peruntukan. Itu pun tipu, tak dapat rupanya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, mereka terus berada dalam keadaan sombong, dalam keadaan Malaysia ini cukup huru-hara. Isu, saya tak perlu sebut satu persatu isu, semua orang tahu. Benda simple aja. Dalam parlimen itu penuh pembohongan. Oh, lapor pergi China sign sekian banyak, pergi Dubai sign sekian banyak, pergi mana negara sign ni, sign MOU. Kan, TV3 tu naik berbuih-buih mulut pembaca berita tu, bilion sana, bilion sini. Tapi saudara tahu atau tidak, data MITI yang sebenarnya tidak sampai pun 5% daripada yang umum berbilion-bilion tu sebenarnya masuk ke Malaysia. Pembohong. Daripada benda besar bohong sampai benda kecil bohong. Saudara kenal tak Menteri Pertanian Mat Sabu? Kawan saya, Abang Mat ni saudara, kan? Sampai dia tak tahu benda dah, Menteri Pertanian pertama naik lembu. Naik lembu tu itu bukan satu benda yang salah tapi kelakar. Tak salah tapi kelakar, pelawak. Kan? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dia umum masalah beras selesai. 8 kali dia umum di parlimen dah. 8 kali dia umum selesai masalah beras. Saya tanya orang Kemaman, jumpa tak beras tempatan di kedai-kedai? Jumpa ke tidak? Jumpa ke tidak? Saudara kat Kemaman, kek Kelumpu tak jumpa. Telur yang tiba-tiba kerajaan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ayam hilang berahi nak bertelur. Kan? Dok berahi ayam nak bertelur. Kan? Ayam hilang berahi nak bertelur. Telur hilang di pasaran. Saudara, kerana apa telur hilang di pasaran sampai sekarang kejap-kejap masalah telur, kejap-kejap masalah telur. Dahlah, Menteri Kabinet pun macam tak bertelur. Kan? Telur di pasaran pun hilang. Persoalan dia ialah kerana negara ini dikawal oleh kapitalis. Menteri-menteri lemah zahir dan batin. Kenapa? Saudara bayangkan, telur tak ada di pasaran, tiba-tiba Mat Sabu pergi mana? Pergi India. Pergi India. Kau buat apa pergi India? Pergi cari telur. Siapa yang ajar kau cari telur ke India ni? Deepak ni dalam buku pendedahan yang dia dedah sendiri, dalam buku yang dia tulis sendiri, Deepak, kerja dia bukan cari telur, kerja cek bomoh untuk Rosmah Mansur. Tahu tak Deepak yang dia mengaku, kan, kau ni apa kau baik dengan Rosmah ni? Saya tukang cari bomoh untuk Rosmah. Tu saya percaya pandai Deepak ni cari bomoh untuk Rosmah. Tiba-tiba sampai kat Mat Sabu ikut dia cari telur ke India. Tu sebab tak boleh selesai. Gula di pasaran. Tiba-tiba nak ada pula gula premium. Saya pun tak faham. Kok bancuh, goncang-goncang, manis air tu. Kan, kok premium, tak premium pun manis air tu. Saya pun tak faham. Tapi jadi macam mana? Kan, ada kedai-kedai menawarkan, kalau nak beli gula biasa, kena beli dua gula, nak beli 2 gula biasa, kena beli 1 gula premium. Betul ke tak betul? Saudara sendiri merasa benda tu. Keadaan negara huru-hara akhirnya bila Merdeka Center buat kajian baru ni. Merdeka Center buat kajian. Merdeka Center ni memang sentiasa mengkaji. Kerja dia ni sebuah agensi bebas, badan bebas yang mengkaji banyak benda. Antara dia populariti Perdana Menteri. Dia tanya rakyat, kan? Bulan Februari ketika dia baru jadi Perdana Menteri, Merdeka Center telah buat kajian. Kaji, tanya rakyat, buat kira-kira. Akhirnya 60% populariti Anwar, 68%. Saudara, itu teruk. Engkau baru pegang beberapa bulan dan 68%. Selalunya Perdana Menteri pegang aja Perdana Menteri, dia akan pergi 70, 80, 90%. Kan? Tapi bila bulan Februari, orang kritik Anwar.
Anwar, tengok populariti kau 68%. Sabarlah, baru lagi. Dia kata baru lagi. Bulan Februari. Yang terbaru bulan November. Saudara tahu berapa peratus? Tinggal 50% popularitinya. Tinggal 50%. Turun menjunam. Kenapa? Kerana persoalan rakyat sedang tidak puas hati dengan kehidupan hari ini. Dalam keadaan rakyat tidak puas hati dalam kehidupan hari ini, apa berlaku, saudara? Yang berlaku ialah keadaan sangat huru-hara, tiba-tiba berlaku kongres keadilan. Keadilan buat muktamar, buat kongres baru ni. Semalam, 2 hari lepas kongres. Saudara tahu tak apa dia bincang? Bila keadilan berkumpul dengan keadilan, selain memuja-muji Anwar Ibrahim, wanita keadilan mencadangkan dan meluluskan usul berbunyi Kementerian Pendidikan perlu ada sebuah jawatan kuasa khas bagi memantau cikgu-cikgu yang tak sokong Anwar Ibrahim. Saudara, saya dulu dalam keadilan, saya kena tindakan. Ramai orang kena tindakan. Yang akhirnya kita kata kerajaan zalim. Kerajaan zalim, kerajaan maha Fir'aun, kerajaan jahat. Macam-macam kita kata. Sebab apa? Kerana dia mengambil tindakan. Pada masa itu, tidak pernah dibazirkan peruntukan kerajaan. Tidak pernah dibazirkan peruntukan. Bentuk jawatan kuasa untuk pantau cikgu-cikgu. Tak pernah. Tak pernah semenjak merdeka. Tidak pernah. Dan kali ini, saudara, dalam keadaan rakyat memerlukan keperluan lain, dia telah buat satu jawatan kuasa tak lama lagi, bayar jawatan kuasa untuk pantau cikgu-cikgu. Saudara, cikgu ni, dia orang cerdik tu sebab dia jadi cikgu. Macam cikgu Bat terlebih cerdik sampai kena buang jadi cikgu. Kan? Dalam sekolah ni, saudara, cikgu-cikgu berfikir. Saudara, tunggang langgang sistem pendidikan hari ini. Yang dia banggakan apa? Dia banggakan Anwar Ibrahim luluskan peruntukan ratus juta untuk betul tandas. Oh, bangga Anwar Ibrahim betul tandas. Kan itu yang saya nak bagi cadangan. Anwar Ibrahim ini harus jadi, dia ada bapa kemerdekaan, kita ada bapa pembangunan, bapa perpaduan. Anwar Ibrahim ni boleh jadi bapa tandas sekolah Malaysia. Saudara, dia peruntukkan ratus juta. Saya bagi tahu, saudara, bila ditanya Cikgu Azman daripada Padang Serai, ahli parlimen Padang Serai Bangun, tanya kepada ahli parlimen, tanya kepada Menteri Pendidikan. Dia tanya Menteri Pendidikan, ni yang bagi ratus juta ni, peruntukan untuk betul tandas di seluruh negara ni, ada kriteria ke sekolah? Tak ada kriteria. Jadi, dia berdasarkan permohonan dan keperluan. Makna sekolah-sekolah mana? Boleh. Ayolah, siapa minta dia dapatlah. Saudara tahu, saya tanpa berselindung, saya sebut dan saya tuduh. Ratus juta ini dibagi untuk betul tandas sebab apa? Sebab dia nak bagi makan. Saya minta maaf kalau saya pakai bahasa kesat sikit, boleh tak? Kan? Dia nak bagi menterdarah. Kontraktor, orang-orang keadilan dekat bawah yang diarahkan buka jiwan. Buka syarikat kontraktor. Jadi bagi. Saudara, akhirnya sampai bagi ni, dalam satu laporan media, sebuah sekolah di Bagan. Bagan ni kawasan Parlimen Lim Guan Eng. Bagan. Ada sebuah sekolah yang 80% dia murid dia Cina, guru besar dia Cina, saudara, tandas elok, tak ada masalah. Bagi juga peruntukan. Akhirnya tak tahu nak buat apa, nak betul tandas elok, saudara, duit betul tandas telah dibeli aircon untuk tandas itu. Akak golak pergi cari kat dalam internet. Tandas, aircon, apa namanya ni, sekolah kat Bagan. Saudara, tandas. Saya tak tahulah, saya dulu masa sekolah rajin duk tandas, Ustaz. Tapi tak ada aircon. Kalau ada aircon, jawabnya saya khatam sekolah dalam jamban je lah.
Saudari, saya bercakap mungkin lawak, kasar bunyinya. Tapi sebenarnya apa masalah di sekolah? Saudara ada dengar tak cikgu sekolah terpaksa beli kertas A4 dengan duit gaji dia sendiri? Saudara ada dengar tak cikgu-cikgu sekolah terpaksa keluar duit poket untuk kertas peperiksaan? Cikgu-cikgu sekolah mengeluh kerana apa? Kerana peruntukan pengawas peperiksaan telah dipotong teruk sampai dia jaga sepanjang SPM peruntukan hanya RM73 yang dia terpaksa travel ke sekolah lain dan menjaga pelajar di sekolah lain. Semua dipotong, sistem pendidikan kita teruk. Potong sana, potong sini. Tapi Perdana Menteri bangga. Kenapa? Ratus juta bagi buat jamban sampai ada jamban aircon dekat bagan. Kalau saya cikgu hari ini, saya dah berdiri atas meja bercakap, saudara. Saya ingat cikgu-cikgu sekolah ni tak ada akal ke? Cikgu marahlah, cikgu cakaplah. Tapi sombongnya parti ini, saudara. Dia meluluskan usul untuk apa? Untuk tubuh jawatan kuasa, jerut cikgu-cikgu. Siapa komplain lepas ni, kita akan kenakan tindakan. Saudara, mereka sombong. Pemuda MK anak muda kunyit, anak muda keadilan. Minta maaf saya tarik balik, salah menggunakan perkataan. Tapi bab itu ada karang tu. Sebab sekarang ni nama saya dah jadi Wahab. Tadi marah saya dalam hujan kertih 5, Felda kertih 5 Prof. Kan? Kita jalan-jalan, turun hujan, kita berlari ni. Bolehlah nak pergi ke kedai tempat yang Tan Sri Muhyiddin nak berucap tu, kan? Berlari kan? Ada seorang tu dekat kedai ikan tu, cikgu kan. Kang sia-sia pula hilang 3 undi sebab dia 3 orang. Dia panggil cikgu-cikgu tu, kita pun patah lari belalah masuk kedai dia. Tahu tak dia kata, Wahab macam mana Wahab? Wahab dia tanya saya, kan. Kalau kau tanya saya dah makan belum kau, boleh tahan. Wahab dia tanya, cikgu, Mr. H tu bila nak dedah cikgu. Tu ada bahagian tu sekarang tu. Tu ada. Sabar ya, sabar. Ikut turn. Tapi yang ini saya nak bagi tahu apa dia, pemuda AMK cakap apa? Sesiapa yang tak boleh setia dengan Anwar, halau keluar daripada kerajaan. Dia halau keluar. Kau tahu, aku sedia terima. Halaulah keluar. Kenapa? Kerana antara dia hari ini, Wika Siok bertekak dengan Menteri Pendidikan. Sebab buku bajet sekarang ni tunggang langgang. Menteri tak nak dengar cakap pegawai kerajaan. Yang selama ni buat bajet, menteri buat polisi. Macam di negeri, Esko buat polisi. Yang melaksana nak buat belanjawan ni pegawai kerajaan lah. Dia pandai nak letak ni bahagian mana, nak letak ni kolom mana. Tapi saudara tahu, kolom belanja mengurus, pergi ke pembangunan, pergi ke belanja urus, tunggang langgang bajet Kementerian Pendidikan. Wika Siong bangun, cakap elok-elok, benda ni salah ni. Kan? Terus saudara, Mak Minah seorang ni memeti dalam parlimen. Terus, saya tak nak dengar. Kamu memang semua benda nak komplain. Jadi ahli-ahli parlimen ni pun, baik UMNO, baik MCA, baik GPS, baik GRS, diorang ni ada juga kepala otak. Ni apa kena Menteri Anwar Ibrahim dia macam ni kan? Jadi berlaku protes, oi pemuda MK ni cakap apa? Siapa yang banyak komplain keluar daripada kerajaan. Dia tak pernah akui kesilapan. Anwar Ibrahim pula cakap apa, saudara? Anwar Ibrahim terus dengan kesombongan. Dia cakap apa dia? Kita sebuah kerajaan yang kuat. Kalau kau nak peruntukan ke apa-apa, kau mari bincang. Nyatakan kesetiaan, baru aku bagi peruntukan. Jadi salah ke kalau kita kata Anwar Ibrahim ni dajjal? Kan?
Saudari yang saya hormati sekalian, dalam pada masa itu, Sabah dan Sarawak rasa macam-macam ni. Saya baru jumpa kawan-kawan dalam isu peruntukan pendidikan tadi. Saya jumpa kawan-kawan 2 bulan lepas dalam isu jamban ni. Saudara tahu atau tidak, sekolah ni dibahagi kepada kategori 1 hingga 6. Maknanya 1, 2, 3, 4 boleh repair. 5 runtuh sebahagian dan bina semula. 6 memang kena bina semula sepenuhnya. Saudara tahu tak, 10,000 sekolah seluruh negara, 10,000 sekolah seluruh negara, hampir 10%, khususnya di Sabah, Sarawak dan pendalaman Malaysia, berada pada tahap 5 dan 6. Yang itu kau tak kecoh, kau kecoh nak buat jamban, saudara. Kerana apa nak buat jamban ni? Saya ulang lagi sekali. Sebab nak bagi kepada ni budak-budak yang baru kontraktor ni, yang macam ikan baung tengah mulut tu, nak bagi makan. Nah peruntukan, kau pergi buat jamban sini, kau buat jamban sini. Saudari yang saya hormati sekalian, keadaan negara daripada aspek integriti hancur. Kamu bercakap soal rasuah, saya sebut saudara ada dengar atau tidak Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia telah disiasat kerana kehilangan duit 97 juta. Duit hilang dah 97 juta. Ni DAP, Menteri DAP yang itu, kan? Siapa nama Menteri DAP Sumber Manusia ni? Siva Kumar. Saya ni nama orang jahat memang selalu lupa. Jadi bila saya tanya, saudara kena cepat backup. Sebab buat semak kepala kita menghafal dia. Kan? Kita ni ayat Quran pun sangkut-sangkut. Kan? Nak ngapal masuk kepala nama orang jahat pula. Siva Kumar. Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia. Saudara, 97 juta ni tak ada dah. Dah habis dah samun. 97 juta. Saudara, staf dia diberhentikan. Tapi dia 97 juta, saudara. Ini bukan 97 ringgit. 97 juta. Saudara ingat ada staf boleh curi 97 juta? Itu Perdana Menteri kartun bangang berisi borang berhenti jadi orang lah. Kalau staf kamu, setiausaha kamu boleh curi 97 juta. Isi borang berhenti jadi orang. Saudara, mana kes tu? Senyap. Saudara, belantikan politik ni melampau. Main lantik orang. Akhirnya lantik tak ada kualiti. Lantik berdasarkan siapa suka lantik. Apa yang berlaku? Contohnya macam Jcom. Saya sebut daripada awal, Agus ni tak sesuai. Tapi kita tak naklah lantang sangat. Sebab baguslah tu kau lantik Agus, sebab kerja Jcom tak jalan. Kan? Akhirnya kisah dia, saudara, Agus confirmkan ada konspirasi. Agus bergaduh dengan anak Anwar Ibrahim dan sosial politik Anwar Ibrahim. Agus bergaduh dengan jabatan Perdana Menteri. Dalam bab Nurul Izzah ni saya bagi tahu. Dulu kita zaman Pak Lah Badawi, kita punya bising tingkat 4, Khairi Jamaluddin tingkat 4 kan, tonggeng sampai letak jawatan Pak Lah Badawi. Lepas datang Pak Lah Badawi, datang Najib, ada pula keluar maklumat Rosmah ada buka pejabat di Jabatan Perdana Menteri, First Lady of Malaysia Office, FLOM. Ingat ke tidak? Saudara, akhirnya kita bising, mana boleh anak beranak, adik-beradik semua tak boleh. Ini kronisme, nepotisme. Yang bising, yang suruh bising tu siapa? Anwar Ibrahim. Kau tengok ni, kau bising je kubat. Kau tengok ni, kau bising je kubat. Kita ni pun tukang laung kan, kita melaung. Kan? Tapi tiba-tiba zaman Anwar Ibrahim, saudara tahu tak, pegawai-pegawai kerajaan sedang sangat marah. Kenapa? Nurul Izzah adalah Chief Advisor to the Finance Minister. Anak tukang jadi penasihat abah bergaji mewah.
Dia adalah ketua penasihat kepada Menteri Kewangan. Kerana itu dia kontrol semua benda. Kita bising ketika dia masuk pejabat Perdana Menteri, kita bising. Jadi dia pun letak jawatan dalam jawatan dalam pejabat Perdana Menteri. Kesannya dia pergi lari kepada pejabat Menteri Keuangan. Dia adalah ketua penasihat. Ini akhir zaman ni, bila anak-anak mak ibu ayah melahirkan tuan-tuan dia. Nampak pandai tak kan? Antara tanda-tanda akhir zaman tu apa? Bila ibu-ibu ayah-ayah melahirkan tuan-tuan dia. Anak kau jadi penasihat kau, tak jahanam. Jadi dia telah buat Belanda, dia telah kawal semua benda. Dia cukup belagak. Masuk dia bergaduh dengan Agus katanya. Tapi saudara-saudari, akhirnya berlaku pertengkaran. Bila berlaku pertengkaran, maka itu pun kita kena tengok. Lantikan Agus ni, Agus berdasarkan kelayakan atau berdasarkan kekunyitan dia, Allahualam. Saya minta maaf kalau perkataan saya tak tepat, tapi saya dah fikir-fikir itulah yang paling tepat, kan? Kedua, kan? Agus pula melantik. Lantik orang, lantik cyber trooper, lantik orang ni, bayar gaji mewah. Saudara tahu, tahun lepas 18 juta peruntukan. Tahun ni dibentangkan belanjawan itu, gaji Jcom, budak-budak Jcom ni semua kena bayar, gaji naik 30%. Dalam keadaan kita tunggang langgang kira duit siling, gaji pemuji, penebar fitnah ini naik 30%. Macam mana Agus selesaikan ni? Macam mana dia buat lantikan? Dia telah lantik Wahab. Wahab ni siapa? Wahab ni ialah naib ketua pemuda UMNO, naib ketua AMK Hulu Langat. Naib ketua MK Hulu Langat. Saudara, dia lantik Wahab. Bukan jawatan pegawai lagi, jawatan penolong pegawai. Baru 2 minggu kena lantik. Bos telefon sambil baring-baring, sambil makan kacang gajus, sambil tunjuk beg LV. Tapi rakaman tu Ustaz telah dipalsukan. Kenapa? Kerana saya rakam video perbualan saya, rakaman video itu tanpa suara. Astaghfirullahalazim, cacat kosan kau ni. Makna kau berbual tu kau tunjuk tak ada suara. Main konyol mata je. Apa masuk akal tak masuk akal? Okeylah tanpa suara, yang kau pergi cium skrin telefon kau tu apa? Kalau tak bersuara, yang kau pergi cium skrin telefon kau tu buat apa, Agus oi? Kan? Saya tak faham. Tapi akhirnya, saya yang pertama, saya bagi tahu saya bukan yang pertama. Benda tu tersebar daripada siang sampai malam. Malam tu lepas saya ingat saya solat maghrib, lepas tu saya dengan kawan sambil makan sup Pak Abu dekat Dorai Sami, kita burak-burak, ada video lah. Dah daripada pagi tadi tersebar. Kita naik. Saya naik dengan attention saya apa? Saya mengaku saya tulis dalam Facebook saya. Saya tulis apa? Hanya kunyit memahami kunyit dan kunyit yang akan mempertahankan kunyit. Saya minta maaf kalau bahasa saya betul, tapi saya kata ini semua merupakan pembaziran duit rakyat. Duit rakyat. Kan? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya keluar video tu. Okey, besok dia nak buat sidang media. Sebelum sidang media dia pergi buat laporan polis. Kan? Selepas dia buat laporan polis, akhirnya dia buat sidang media, tiba-tiba betul-betul stun. Dia muncul dengan Wahab, itu barulah kita tahu nama manusia tu Wahab. Sebab dia muncul dan dia cakaplah fitnah lah apa semua. Lepas tu Wahab telah cakap apa dia? Wahab cakap ini semua salah Cikgu Bat. La ilaha illallah, yang bercinta pedang dengan pedang, kau aden pula salah. Tak faham, saya tak ada kono-mengono dengan gambar ni kan. Saya telah dipaksa untuk buat panggilan telefon tu oleh Mr. H. Saudara, kalau orang nak perangkap Cikgu Bat, ditawar Sufi Kamari ni, saya sepaan.
kan? Tawarkanlah Siti, Aisyah, kan? Paling tidak Diana, kan? Bolehlah contohlah sikit, tapi tak boleh, tak cuma tu lah sikit, kan? Saudara, kenapa nak ditawar Wahab kepada Agus? Itu tak faham saya, kan? Lepas tu baru saya tahu, besok tu baru saya tahu apa dia? Besok tu baru saya tahu, tersebar laporan polis Agus. Agus letak jawatan, dia kata apa? Dia bukan kerana tekanan, ada peluang kerja lebih hebat di tempat lain. Tapi sebenarnya laporan polis dia tulis apa? Saya ditemui oleh seseorang. Laporan polis kau macam surat cinta, baik. Kok saya jadi polis, kita selalu buat laporan polis, kan? Seseorang ni siapa nama dia, kenal, ada nombor IC dia, tu polis. Ini laporan polis kau bunyi, saya ditemui dengan seseorang di sebuah kedai mamak di Bangi. Kan? Tak ada nama. Dan seseorang itu telah mengugut saya. Dia menunjukkan video dan menyuruh saya berhenti. Lantas kerana ugutan itu, saya pun berhenti. Laporan polis kedua Agus apa dia? Ada dua je laporan polis, dua. ANW ni, W tak buat laporan polis, A dia buat dua laporan polis. Laporan polis kedua, saya dah kata dah, ni mampus ni dia buat laporan polis cari ubat lah. Rupanya dia buat laporan polis apa? Laporan polis saya untuk polis menyiasat macam mana laporan polis saya yang pertama tersebar. Tak ada laporan polis pemalsuan video, tak ada laporan polis penyebaran video, tak ada. Saya cakap ini baru betul-betul menyusahkan orang. Saya telefon pegawai polis Bukit Aman. Tuan, ingat tak saya? Siapa ni, Cikgu Bat? Oh, tak. Saya kan Bukit Aman ni suai betul rapat. Kan? Yalah, kau tak kata dia panggil. Dia ada panggil, kan? Saya lah tak kenal ke? Kan? Cikgu Bat, saya pergi Bukit Aman, saya buat ni. Attention saya apa? Saya minta polis, attention dia ialah ini video ke arah jenayah. Hubungan lelaki dengan lelaki adalah jenayah mengikut perundangan Malaysia. Jadi kerana mengikut perundangan Malaysia, dia jenayah. Contoh dia, saya telefon Ustaz. Ustaz, bunuh orang ni best Ustaz kan, jomlah kita pergi tikam orang. Tersebar video ni. Makna saya ni ada attention melakukan jenayah, polis boleh tangkap saya. Kan? Jadi dia ada attention untuk melakukan jenayah lawan pedang. Jadi oleh kerana itu dia tak boleh kena tindakan dengan polis. Polis pula saudara ni, kawan-kawan polis ni saya bagi tahu, saya kesian dengan ketua polis negara. Saya kenal ketua polis negara. Keluarga baik, pendidikan baik, orang baik Prof, orang baik Ustaz dia. Tapi ketua polis terpaksa membodohkan diri sendiri untuk nampak bodoh semata-mata nak cover ni pertembungan politik sama sendiri. Anak kau buat perangai bantai kau orang yang kau lantik Agus. Ini pergaduhan ni. Dalam itu bergaduh sama mereka. Berebut jawatan tak tentu arah. Akhirnya polis, saudara, ketua polis negara boleh keluar apa? H sedang dicari. Mr. H sedang dicari. Ini kau tajuk filem James Bond ke apa ni? Mr. H sedang dicari. Keluar pula Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Suhaili kata apa? Mr. H mungkin ditemui. Keluar pula Ketua Polis Negara cakap apa? Kita sudah menyoal siasat Mr. H, tapi kita belum pasti dia Mr. H. Hanya Wahab mengenali Mr. H. Keluar pula Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah cakap apa? Wahab dalam keadaan kemurungan yang sangat teruk, jadi kita bagilah dia berehat dulu. Saudara, negara ni masalah apa? Boreh tak ada. Negara ni boreh tak ada. Negara ni harga barang mahal. Ni ekonomi dah teruk jahanam. Pelabur BSKL dah lari keluar. Duit ringgit kita dah nak jadi duit pokok pisang. Faham tak faham? Yang dibincang apa dia? Cara nak mengurus perut dan benda di bawah perut. Saya minta maaf, saya marah. Belum habis Wahab punya cerita, muncul pula satu lagi laporan polis. Ketua Pengarah Maritime Malaysia. Muncul. Sufi tengok kan? Muncul. Apa dia? Dia hantar SMS. Macam mana? Dia hantar WhatsApp.
Saya tengah cari perkataan paling baik. Dia hantar gambar bebet dia kat bini orang. Akak jangan marah. Saya tengah mikir. Itulah perkataan paling baik sekali. Allahu Akbar. Macam mana ceramah politik boleh jadi macam ni kan? Kan itulah politik negara. Dah jahanam dah. So, dia boleh tawa, dia kata budak perempuan tu bini orang tu buat report polis, dia kata dengan saya nak projek, nak kontrak kan, tengok bebet ni boleh ada hubungan, boleh dapat. Saudara, dia jawatan dia apa? Ketua Pengarah Maritime Negara. Dia ni saudara tahu tak, dia ni. Saya tak pasti polis kena siasat dia betul atau tidak. Tapi melalui laporan polis itu baru saya tahu. Apa dia? Rupanya lantikan ni berkisar di antara mereka. Rupanya dia ni adik ipar kepada timbalan speaker Dewan Negara. Rupanya dia ni, bini dia kerja apa pula? Ketua Pengarah Jabatan Orang Asli. Negara ni dah diuruskan macam mana? Mereka sedang berkisar-kisar tapi cerita nafsu pun tak boleh tahan. Sebab apa? Berketuakan orang yang ada masalah seksualiti. Saya sebut. Saya terpaksa sebut untuk saudara faham benda ini. Terbongkar pula lagi apa dia? Ahli Parlimen, bukan Kuala Kangsar. Dulu Sami Velu punya kawasan ni apa? Sungai Siput. Ahli Parlimen Sungai Siput, rupanya ada laporan polis ustaz juga. Di mana dia nak try pegawai setiausaha dia perempuan, bini orang juga. India, ahli Parlimen PKR, yang akhirnya penyelesaian luar mahkamah. Saudara, ini laporan Malaysia kini. Penyelesaian luar mahkamah menyebut apa? Okey, kau selesai, tarik laporan polis semua. Dan ia telah bayar kepada perempuan ni. Berapa jumlah duit dia bayar? RM106,000. 100,000. Mana ahli parlimen dapat? Dan kalau tak berlaku, kenapa kau bayar? Saudara, rakyat susah. Tapi mereka nak urus, sibuk dengan perut dan benda di bawah perut semata-mata. Siapa nak fikir soal rakyat ni? Karena itu kita tidak boleh menahan kesabaran kita, saudara. Kita tidak boleh menahan kesabaran dalam keadaan negara yang sangat teruk. Saya nak bagi tahu, ini Panglima Angkatan Tentera tahu tak benda ni? Ni Panglima Angkatan Tentera Pencen tu tahu tak perkara ni? Engkau parlimen dengan DUN pun kau tak tahu. Kan? Saya nak bertanding ni, dia orang tawar saya ingat bolehlah bertanding DUN kan? Kan dia bercakap tu terlontar-lontar sikit kan? Saya bolehlah bertanding DUN ni, sebab saya akan jadi satu-satunya calon bangkang, orang akan undi saya lah untuk saya bawa suara. Tapi rupanya patut orang cakap, weh salah. Ini bukan DUN, parlimen. Parlimen ke? Oh, parlimen, saya ingatkan DUN. Tapi yalah, saya parlimen, undilah saya. Saudara, negara ini sudah menjadi bahan lawak jenaka. Ketika rakyat sedang merintih kesusahan, tak ada orang berfikir lagi benda itu. Dalam keadaan itu, apa yang berlaku, saudara? Mereka terus menjarah dan menjajah. Di parlimen, orang kata, ni apa kata semua salah DAP, Saudara tahu atau tidak? Dulu, sebelum penggal-penggal sebelum ni, ahli parlimen angkat sumpah di depan mereka Al-Quran, kitab suci. Bermula daripada penggal ini, tidak ada dalam perlembagaan dan peraturan mesyuarat, mesti bersumpah depan Al-Quran. Nampak? Di sekolah tak boleh nak takbir. Benda itu tak boleh, benda ini tak boleh. Saudara, saya tak faham. Kita makin ditindas, kita makin hancur, kita makin teruk. Isu 3R pun muncul. Siapa menyebut 3R, tangkap. Siapa sebut soal Islam, tangkap. Siapa sebut soal Melayu, tangkap. Siapa sebut soal raja, tangkap. Kita ni kena jajah ke? Kita kena jajah ke tak boleh cakap pasal Melayu? Kita bercakap, Sanusi bercakap, saudara, 3 pagi
Macam pencegah maksiat, ketuk bilik, tong, kan? Nak pergi tangkap Sanusi. Tapi Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng sebut apa? Kalau Islam menang, tokong semua pecah. Lim Kit Siang sebut, kalau Islam menang, semua hancur, semua jahanam. Lim Kit Siang sebut, satu masa kita kena bawa sampai Perdana Menteri pun orang Cina boleh kena lantik. Itu bukan soal kaum. Tapi bulu roma Lim Kit Siang ni pun saudara, Lim Guan Eng tidak disentuh sekali. Saya buat laporan polis, mendedahkan perangai jahat Menteri Belia dan Sukan Hanayo yang menggunakan peruntukan dan duit pembangunan belia untuk apa? Program Jom ke Gereja. Saya saudara tu. Naik turun saya kena. Tapi akhirnya laporan polis Hanayo terhadap saya disiasat, dan laporan polis saya terhadap Hanayo yang di mana dalam perlembagaan negara menyatakan dengan jelas sebarang usaha mempromosikan agama lain di kalangan umat Islam adalah jenayah. Tapi laporan polis saya terhadap Hanayo disenyapkan. Mereka sedang berkuasa, mereka sedang gila, saudara. Kegilaan ini saya bagi tahu adalah berpunca daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kegilaan ini adalah berpunca undi Barisan Nasional, ada undi DAP. Seselagi budak-budak Najib Razak saya bagi tahu. Budak-budak bosku saya bagi tahu. Ni saya sebut, ni nanti kau potong ni bahagian ni sebab. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, budak-budak Najib Razak, pemimpin-pemimpin ni semua dah makan dedak, mulut penuh dedak. Lokman Adam, Fuad Zakasi, apa semua ni mulut penuh dedak dah. Tak berani nak cakap apa. Semua dah jadi pemuja-pemuji Anwar Ibrahim. Lepas tu jangan tidak nak ambil hati Najib Razak yang kena tipu ni, kan? Ambil lagi duit buat program pulangkan Najib. Sekarang ni program apa? Pulangkan Najib. Macam mana nak pulang Najib ni? Kopong Dr. Mahathir dekat pilihan raya Pelangai. Orang tua ni nak turun, nak pergi ceramah, dia kopong ramai-ramai, pulangkan Najib, pulangkan Najib. Kan, saya baik tak berhenti jantung orang tua ni. Kan, kalau saya fikir, ini bekas Perdana Menteri. Kenapa kamu tak minta dengan Perdana Menteri kamu? Yang sekarang ni yang patut nak bebas Anwar dengan Zahid. Yang dikawal oleh DAP. Isu dia DAP nak bebaskan tak? Tak. DAP lawan Najib, saudara, saya bagi tahu hari ini, selain daripada alasan rasuah 1MDB itu saya tak nak debat, telah dibuat keputusan mahkamah, tapi kenapa dia lawan masalah dengan UMNO, masalah dengan Najib? Kenapa? Kerana bukan semata-mata soal rasuah, tapi soal Melayu Islam ketika itu memimpin. Hari ini dia ada masalah dengan rasuah tak? Zahid Hamidi kena prima facie, dah sah dalam mahkamah. Pecat peguam yang pendakwa yang berjaya mengesahkan pendakwaan tu, pecat, tukar pendakwa raya apa semua, kan? Akhirnya basuh, cuci, klorok, detol, bersih Zahid Hamidi. Kerja siapa? Kerja DAP. Dia ada masalah dengan rasuah? Tak ada. DAP ada masalah dengan UMNO? Tak. Very brother each other now. Dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab UMNO sudah menjadi kuda kaldai tunggangan kepada Cina DAP. Dan saya bercakap benda ini saudara, benda yang sangat serius. Kenapa? Kerana saudara, negara kita sedang dipandu ke arah yang salah. Kita dalam keadaan sedar atau tak sedar. Hari ini UMNO, saya bagi tahu sahabat-sahabat UMNO, dengar. Sampaikan kepada sahabat-sahabat UMNO semua. UMNO sedang mengkhianati bangsa Melayu. Saya bagi tahu kamu sedang diperguna tanpa kamu sedar. Kamu sedang diperguna tanpa kamu sedar. Kenapa saya berkata perkara itu? Kerana DAP tunggang kamu sementara kamu sedap ditunggang. Apabila kamu sudah tidak berguna, kamu akan jadi sampah dan kamu adalah punca kehilangan bangsa Melayu, kepentingan Islam dan Melayu dalam tanah air ini. Saya sebut saudara, semua ini berkaitan. Ingat lagu anak kecil main api? Kita cuma tinggal kuasa,
Kita cuma ada kuasa. Ini 20 tahun dulu lagu ni ditulis. Kita hanya ada kuasa lagi. Ekonomi hancur semua, hancur. Saudara. Kita hanya ada kuasa politik. Tapi hari ini kuasa politik kita sedang dilacurkan. Kenapa saya bersebut? Saudara, saya bertanggungjawab atas ucapan ini. Pertama, kerana negara ini sudah tidak mengalami persepadanan semula pilihan raya semenjak zaman Dr. Mahathir 2004. Selepas itu sampai sekarang tak ada persepadanan pilihan raya. Tidak ada. Kenapa? Tak ada 2/3. Hari ini mereka ada 2/3. Dan dia dilengkapkan dengan diperkukuhkan berapa pengkhianat yang memikirkan soal peruntukan ini. Tapi bila mereka ada 2/3, saudara, apa mereka buat? Mereka akan buat pindaan pilihan raya, kawasan pilihan raya. Yang buat pindaan kawasan pemetaan baru pilihan raya ni siapa? SPR. SPR ni, saudara, paling tinggi dalam SPR siapa dia? Ada 7 pesuruh jaya SPR. Selama ini semenjak daripada kemerdekaan sampailah ke saat ini, saudara, dia tidak pernah lantik orang luar, wakil NGO, wakil korporat, tak ada. Pegawai-pegawai kerajaan yang berjiwa Melayu Islam, saudara, dilantik mengisi 7 ini. Kerana itulah akan buat macam-macam proses persepadanan semula dan sebagainya. Hari ini apa berlaku dalam SPR? Saudara balik, pegawai-pegawai polis balik, pegawai-pegawai kerajaan balik. Saudara tengok dalam handphone, saudara cari SPR, saudara boleh rujuk 7 orang, 6 orang telah dilantik. Seorang lagi, saudara, seorang lagi. 3 orang pegawai kerajaan, 3 orang orang luar. 3 orang luar ni siapa? Pertama, saudara, Timbalan Pengurusi Pilihan Raya Malaysia. Siapa dia? Azmi Syarum. Siapa Profesor Azmi Syarum? Saudara tahu atau tidak? Saudara tahu atau tidak? Isu kalimah Allah yang boleh sampai lepas ni orang buat gereja, letak salib, letak Allah Muhammad. Saudara tahu siapa punya kerja? Selain daripada kerajaan yang menarik balik kes tersebut, ia berpunca daripada affidavit yang dibuat antaranya adalah oleh 2 manusia Islam dan Melayu. Seorang siapa? Aziz Bari, ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Aziz Bari, Profesor Aziz Bari, DAP. Dia buat sokong kena bicara. Seorang lagi siapa? Profesor Azmi Syarum yang sekarang menjadi Timbalan Pengurusi SPR. Sekarang Timbalan Pengurusi SPR. Orang nombor 2 siapa dia? Tak pernah ada NGO, tiba-tiba ada NGO, wakil NGO Zoe Randawa. Siapa? Saudara boleh Google lepas ni, Zoe Randawa. Saudara boleh tengok macam mana liberal dan keterbukaan dia. Yang ketiga, baru dilantik sebelum PRN dulu, siapa dia? Datuk Lee Bipang. Siapa dia Datuk Lee Bipang ni? Surat khabar Melayu tak umum, semua tak umum dia dilantik. Surat khabar Cina, surat khabar putih dia umum. Itu pun sebab apa? Sebab dia ahli lembaga pengarah genting. Acik tahu tak genting ni jual nasi dagang ke, sata ke, tak ke? Genting ni syarikat syarikat judi ada dalam, NGO penuh keterbukaan ada dalam. Timbalan ni, saudara, bila dia lantik seorang saja lagi, dan dalam parlimen pun dah berbunyi DAP kena buat persepadanan semula, saudara, dia akan ubah. Bukit Bintang DAP menang ratus ribu di Bukit Bintang, ratus ribu. Pecah Bukit Bintang Utara, Bukit Bintang Selatan, pecah 2 kawasan parlimen, menang lagi. Seputih, bukan pecah 2, pecah 3 pun menang lagi. Bangi, pecah 2, pecah 3, menang lagi DAP. Seremban, Rasa, menang lagi DAP. Mereka akan bertambah berpuluh kawasan parlimen. Dalam keadaan mereka bertambah puluhan kawasan parlimen, dia akan perkenalkan, kerana pengundi ni banyak, Ustaz, pengundi ni banyak dah pengundi muda semua boleh mengundi. Jadi satu kawasan pilihan raya perlu ada 100,000 sekurang-kurangnya pengundi. Yang tak cukup 100,000, gabung. Saudara, larut kawasan Melayu tak sampai 100,000.
Tanjung Karang, kawasan Melayu tak sampai 100,000. Sabak Bernam, sebelahnya kawasan Melayu tak sampai 100,000. Orang Melayu akan hilang berbelas kawasan parlimen. Itu tak perlu tunggu 10 tahun, dia akan berlaku tahun hadapan. Dan akhirnya pada ketika itu saya sebut the worst case kemuncaknya apa? Saya tahu tak jiran kita Singapura, PAP. Dekat sana tak payah bincang lah soal Melayu, tak relevan dah. Soal Islam tak relevan dah. All equivalent, semuanya sama. Saya tahu tak mereka sedang berdepan dengan masalah nak membangun kawasan perumahan pun tak cukup kawasan. Mereka sedang berdepan dengan masalah nak buka kilang-kilang industri baru. Supply of power, sources of power, guna elektrik pun tak cukup untuk buka. Mereka perlu bergabung sekarang. Akhirnya perlembagaan negara bukan kitab suci Al-Quran yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh dipindah. Bila mereka dapat 2/3, mereka akan pindah. Mereka akan bawa Singapura masuk ke Malaysia, saudara. Singapura masuk ke Malaysia. 80 kursi PAP bersedia untuk mengisi Dewan Rakyat Negara ini. Saudara tahu atau tidak, baru ini cucu Lim Kuan Yew telah bangga umum majlis nikah dia. Dia buat kenduri nikah dengan seorang lelaki. Oh baguslah, cucu Lim Kuan Yew ni siapa? Lelaki. Bangga, saudara boleh Google. Cucu Lee Kuan Yew bangga umum lelaki dengan lelaki. Saudara, bila benda itu jadi, dia tetap akan jadi di tempat kita. Dan kita bersalah terhadap benda itu. Orang UMNO yang duduk ni dengar, kamu sebahagian daripada saham itu nanti. Saudara, semayang Jumaat, solat Jumaat, kita terpaksa dilewatkan untuk bermula 10 minit. Lagi sebab imam dan Bilal belum masuk. Lepas tu mengumumkan kemasukan imam dan Bilal ke dalam masjid, elok pegang tangan imam dan Bilal. Laki bini. Benda ini boleh jadi tak? Saudara, sistem in Islam yang dapat peruntukan daripada kerajaan PH, pengasas dia siapa? Aminah Wadud. Aminah Wadud ni siapa? Aminah Wadud ni bekas pensyarah UIA yang balik ke Amerika. Dia telah buat pengumuman, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah tidak mengasing-asingkan manusia ini. Allah melayan lelaki dan perempuan itu sama ada haknya. Maka aku imam solat Jumaat dan kamu lelaki dan perempuan bercampurlah jadi makmum. Masjid di Amerika, masjid sister in Islam melakukan perkara tersebut. Kak, masa tu air mata darah kita pun tak boleh. Siapa lawan ekstremis? Siapa lawan perkauman? Siapa lawan dia adalah orang jahat, pengkhianat dan tak memahami keperluan pembangunan hak asasi manusia. Saudara, lillahi ta'ala, saya mati pun saya sanggup, saya akan pertahankan, saya janji depan saudara. Kalau kita, bila agama diusik sebegitu rupa, kita sedar ancamannya dan kita boleh berdiam diri, saudara, lebih baik kamu buka baju, buang dan pakai kain kapan lebih mulia. Saudara, anggota-anggota keselamatan, pegawai-pegawai kerajaan, ahli-ahli UMNO, ini bukan soal parti politik. Ini soal, saudara, masa depan kita. Ya benar, ya betul. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, semua keadaan huru-hara. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, saudara, Palestin akan habis, akan hancur. Imam Mahdi akan masuk. Imam akan masuk ke Gaza, ke Baitul Maqdis untuk merdekakannya. Itu betul, itu syariatnya. Tapi lillahi ta'ala, kita saudara seboleh-boleh jangan jadi sebahagian daripada punca benda tersebut berlaku. Kita jangan jadi sebahagian daripada punca benda tersebut berlaku, saudara.
Karena itu satukan hati kita. Kita memulakan langkah kita 2 hari bulan ini dengan melangkah menghantar seorang calon yang berkualiti, seorang anak Terengganu yang terbaik yang berkualiti Perdana Menteri. Orang kata dengan saya, kan, orang Terengganu nak jadi Perdana Menteri. Biarlah kalau saya orang Terengganu layak, orang Terengganu pun jadi Perdana Menteri, apa salahnya? Asalkan negara kita selamat, saudara. Negara kita selamat. Kak, saya tak ada tanah, saya tak ada rumah mewah, saya tak ada negara lain untuk saya lari. Anak cucu saya akan besar di sini. Dan anak cucu saya hanya ada Malaysia sebagai tanah yang untuk dipertahankan. Dan bila benda yang saya cerita mungkin dalam lawak jenaka tadi terjadi, saudara. Anak cucu saya tak tahu kalau ketika itu dia pun terkeliru dengan keadaan yang berlaku dan kita tidak boleh mempertahankan ketika itu kerana kita hanya dibaluti kain putih sekujur di dalam kubur dan sedang menanggung azab kubur di bawah sana. Dan kita tengok dan kita hanya penuh tangisan dan penyesalan ketika itu tiada gunanya. Saudari yang saya hormati sekalian, saya tamatkan ucapan saya pada hari ini dengan perkembangan terbaru. Bulan lepas saya ditemui oleh beberapa orang pegawai daripada Jabatan Perdana Menteri MEIO. Pegawai-pegawai Jabatan Perdana Menteri ini menyatakan saya berita pertama, Anwar ni ejen dan kuda Amerika, saya pun tahu. Saya sendiri adalah hasil antara latihan. Kita berlatih NDI, RI, ini semua agensi Amerika. Keadilan bergerak dengan dana daripada puak-puak itu. Kita tahu, itu bukan rahsia. Saya saksinya. Kalau Anwar Ibrahim nak nafi saman saya, bawa saya mahkamah, saya boleh senaraikan semua benda itu. Tapi hari ini apa berlaku bila dia jadi Perdana Menteri, saudara? Pertama, saya perkenalkan organisasi namanya IMF. IMF ni, International Monetary Fund, yang berselindung di sebalik agensi United Nations. Tapi IMF ini adalah brainchild, anak pemikir lahir atas pemikiran Yahudi laknatullah, Yahudi Zionis laknatullah, Rothschild dan sebagainya. IMF ini kerja dia mensabotaj negara-negara membangun, dan IMF ini menjahanamkan banyak ekonomi negara Islam. Itu bukan satu rahsia. Ia terbuka dan diakui oleh banyak pihak. 1997-1998 apabila George Soros melakukan serangan kerana perjudian mata wang yang dilakukan melibatkan institusi perbankan negara yang besar, George Soros sabotaj kita, yang akhirnya Anwar nak menyerahkan negara ini di tangan IMF. Mujur, saya pada ketika itu berada di pihak Anwar Ibrahim, tapi mujur Dr. Mahathir dan juga UMNO pada ketika itu, terima kasih kerana kamu melakukan kesungguhan mempertahankan supaya negara tidak dijajah oleh IMF. Saudara tahu atau tidak, hari ini IMF merupakan konsultan percukaian dan sistem ekonomi kepada Kementerian Keuangan Malaysia. Esok pukul 11 pagi di Balai Polis Kemaman, saya akan serahkan semua gambar-gambar yang saya perolehi. Dan antara yang terlibat memanggil pegawai kerajaan, memaksa pegawai kerajaan mengikut cakap Yahudi Zionis laknatullah ini, yang memanggil pegawai kerajaan Zionis datang saudara ke Malaysia, yang memberi akses kepada data dan sistem kewangan negara, antara dia Ahmad Mazlan, saudara. Saya ada semua butiran gambar, kursus dan program-program tersebut. Esok kita akan serahkan. Kedua, apa dia? Saudara tahu atau tidak, di sebuah negara-negara maju ada agensi risikan. Agensi risikan ini, kalau di Rusia dikenali sebagai KGB. Kalau di Israel dikenali sebagai Mossad. 1960-an ketika Tun Razak, siusa politik, dia pun kena tangkap sebagai ejen Rusia, ejen komunis. Akhirnya dia buka sebuah agensi, dia kata kita kena ada agensi kita sendiri.
iaitu Malaysian External, MEIO, Pusat Kajian Luar dan Antarabangsa Malaysia. Itu kita punya ejen resikan. Yang selama ini kita rahsiakan, kita tidak kenali, kita tidak dedahkan kepada umum sebegitu saja. Orang tahulah, tapi kita tak dedahkan identiti dan sebagainya. Selama ini dilantik dalam itu siapa? Pegawai-pegawai kerajaan, PTD yang pakar dalam aspek keselamatan, dalam aspek rundingan antarabangsa, dalam aspek pertahanan negara. Tapi hari ini, saudara, kita diberitakan Anwar Ibrahim telah buat perkara. Dia telah melantik jambu airnya si Farhaj Salvador dalam MEIO. Lantikan politik dalam agensi negara. Lantikan politik. Bukan itu saja. Bila saya cross check dan saya tengok laporan daripada akhbar Rusia, akhbar Filipina, akhbar Indonesia, rupanya melalui pertukaran itu CIA, saya tahu tak CIA yang menghancurkan Iraq Saddam Hussein, yang menghancurkan Muammar Gaddafi, yang menghancurkan semua negara Islam, dia berpunca daripada CIA. Laknatullah Zionis Amerika ini, saudara, agensi risikan CIA. CIA diberitakan telah beroperasi di Malaysia dengan membuat kerjasama, duit daripada CIA, kepakaran daripada CIA, memantau Laut Cina Selatan, dan kerana itu China telah mengumumkan pemetaan baru Laut Cina Selatan. Dan saudara, benda ini kalau handle cara salah, saudara tahu Laut Cina Selatan sekarang semua kuasa besar telah meletakkan aset ketenteraan. Malaysia akan menjadi medan perang. Malaysia ni, saya nak bagi tahu ni askar pencen yang bertanding ni, apa pendirian kamu? Malaysia ni kamu pun tahu. Zaman kamu LCS Jahanam. Kapal perang kita tak siap kerana rasuah. Kita nak letak risiko. Bukan itu saja risiko dia, saudara. Selain daripada kita di Jahanam oleh puak ni, ramai orang benci dengan Amerika, nak sabotaj Amerika jauh. Puak-puak pelampau, ekstremis dan sebagainya akan menjadikan Malaysia sebagai sasaran. Kerana itu tidak hairan tiba-tiba kita tak pernah dengar ada ancaman bom. Ada ancaman bom di Malaysia. Dan benda ini, saudara, segala bukti data yang saya ada, saya akan persembahkan besok di Balai Polis. Dan kita panggil kawan-kawan wartawan. Wartawan yang amat dahsyat dan hebat, Sufi Kamari pun kena datang besok. Untuk kita dedah dan kita bagi tahu semua benda. Yang tak akhir kepada yang tak akhir, saudara. Lantaklah. Boleh dengar lagi sikit tak? Boleh dengar lagi sikit? Boleh dengar lagi sikit. Kan? Kita bagi banyak sikit. Baru ini saya bagi tahu. Mastura. YB Mastura, ahli parlimen kepala batas. Dia punya garang. Kita tengok Mastura ni lembut dia kan. Waktu orang cari-lah teks ucapan tu, dia punya sasah Mastura ni pun handal kosannya. Dia telah bicarakan pasal cimpeng, pasal kaitan dengan DAP apa semua. Molotov. Saudara, akhirnya saya juga bersama dengan saya bos jebat ketua pemuda UMNO Seremban yang baru. Dia tengah jadi ketua pemuda UMNO. Dia keluar UMNO, dia tak letak jawatan pun, dia terus masuk PAS. Lepas tu UMNO hantar surat, pecat dia. Kan? Dia pun gelak, nak pecat, buat apa kau masuk PAS lah? Kan? Dia bagi tahu saya, saudara, apa yang Mastura sebut itu, dan kerana itu saya kata berdebat, kita hubungi Mastura segera. Kita bertemu di parlimen dengan YB Mastura, kita bagi tahu YB Mastura, tenang. Kamu bukan fitnah. Sebenar semua benda ada dalam sebuah buku. Nama buku ini, saudara, bahan kempen komunikasi Barisan Nasional. Buku ini Zahid rasmikan. Buku ini ditulis di bawah biro yang dipengerusikan oleh sekarang Timbalan Menteri Dalam Negeri, Anwar Samsul Nasarah. Saya ni yang orang jahat kadang-kadang tak match, Ustaz. Kan? Samsul Anwar Nasarah. Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saudara tahu atau tidak dalam buku ini buku apa? Buku rujukan kempen rasmi. Ketika itu Perdana Menteri Ismail Sabri nak bubar parlimen, dia keluar buku ni.
Dia bagi kepada semua ketua-ketua Barisan Nasional daripada pimpinan pusat sampailah kepada ketua cawangan. Buku ini saudara. Dalam buku ini dinyatakan muka surat 130. Sekejap. Ni. Saudara. Salasilah keluarga Cimpeng, pengasas PKM. Ni bukan saya cakap, ni Barisan Nasional cakap ni. Cimpeng adalah pengasas Parti Komunis Melaya. Beliau merupakan sepupu kepada Lim Kit Siang dan juga sepupu jauh kepada Lee Kuan Yew. Pengurusi DAP Perak, Ngai Koham dan Ngah Komeng adalah anak saudara kepada Cimpeng. Anthony Lok adalah anak dua sepupu kepada Cimpeng. Teresa Kok adalah sepupu kepada Lim Kit Siang. Tony Phua adalah sepupu kepada Lee Kuan Yew. Niza Jamaluddin, bekas Menteri Perak, adalah sepupu kepada Nge Koham dan Ngah Komeng kerana hubungan emak Niza adik-beradik dengan emak Ngah Komeng dan memeluk agama Islam ketika nak berkahwin dengan bapa Niza. Saudara, Barisan Nasional cakap. Ayat dia mudah. Kalau betul, buku ni betul, maka Masura sebut tak salah. Kalau buku ni salah, maknanya kalau berani DAP saman buku ni. DAP saman lah Barisan Nasional. Kan? Kalau dah salah, UMNO pergilah minta maaf dengan DAP, cium tangan macam ayu-ayu. Saudara, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita boleh rancang, tapi kita ni hamba, ada pencipta. Pencipta punya rancangan adalah rancangan paling terbaik. Kau rancang nak trap Mastura ya? Tahu balik sekarang saudara, tak tahu. Semua orang nafi buku ni apa semua, tapi akhirnya Lim Guan Eng umum. DAP batalkan hasrat untuk saman Mastura dengan harapan Mastura insaf. Boleh migraine saudara mikiran negara ni. Jadi buku ni, mana Azam tadi? Azam kawan saya tu jebat ada pesan dengan saya beberapa buku ni. Siapa saudara, dia cetak semula dengan ambil balik semua muka surat sebiji tak tukar. Dia cetak balik, dia ada kos cetak. Bos jebat ni Zul Amali, dia ni dah keluar daripada UMNO dan sekarang menjadi AJK PAS kawasan Seremban. Saudara. Dan dia sedang berucap sekarang ni dengan Tan Sri Muhyiddin di Kemasik, dekat Rantau Petronas. Betul saya sebut Rantau Petronas. Jadi malam ni tadi dia pesan dengan saya, Cikgu Bat bawa buku saya ni, siapa nak miliki, dia boleh dapatkan dengan Azam tu, kan? Saudara, dengan harga kos cetakan tu. Tapi dengan syarat, siapa nak beli? Mesti buat video TikTok, buat video Facebook. Boleh ke tak boleh? Tapi jangan menari dengan buku ni. Kan besok menari akak ke Maman, akak ke Masik, kan akak Kijal lah dah pitam saya pula lagi kojo kan. Yelah cikgu kau buat video TikTok kata kan. Jadi saudara, saya serahkan kepada semua yang bijaksana. Bekerjalah dengan masa yang berbaki ini. Kepada sahabat-sahabat UMNO dan Barisan Nasional, kalau kamu lemah, kamu kata tak boleh, aku tak boleh keluar UMNO, aku tak boleh keluar. Tidak ada siapa yang suruh saudara keluar daripada UMNO. Hanya cukup melakukan kertas undi, ya Allah ya Tuanku, selemah-lemah iman aku tak tahulah nak buat macam mana. Sampai saja di kertas undi, Bismillahirrahmanirrahim, pangkah nombor 2. Dan kita menang hari itu dengan undi 27,000. Mereka nak sangat saudara. Tolong saya. Saya datang daripada jauh. Tapi saya nak dengar pukul 9.45 malam 2 hari bulan Disember. Berita TV3 melaporkan keputusan pilihan raya kecil Kemaman. Keputusan pilihan raya kecil Kemaman telah memilih Dr. Sam calon daripada PAS dengan 37,000 undi, 10,000 undi meningkat. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh bekerja bersama-sama? Boleh jumpa semua pengundi?
Saudara, insya-Allah semoga Allah terus memberi kita kekuatan, hidayah dan semangat untuk terus berjuang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, saya pun tak tahu, ada kawan tu jap. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak kepada yang berbahagia Cikgu Bat. Banyak perkongsian kepada kita pada malam ni untuk kita mendepani PRK pada hari Sabtu ni. InsyaAllah siapa yang nak buku boleh jumpa dengan abang kita lah. Buku bahan kempen komunikasi Barisan Nasional, buku ni. InsyaAllah buku ni kawan boleh jumpa dengan abang kita lah, ya. Jadi majlis mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan jazak kepada panel penceramah kita pada malam ini. Yang pertama, yang bahagia Dr. Rosni Adam, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat dan merupakan timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Yang berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Pesuruhjaya PAS di Selangor, Cikgu Bat, dan Fadil yang berhormat Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zamri Zainuddin ataupun Ustaz Zamri Mantap yang sudi meraihkan kita pada malam ni. InsyaAllah apa yang kurang, yang lemah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan pantun, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Jadi kita sudahi ceramah perdana kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, terima kasih. Allahu Akbar. Tak ingat dia beli rumah. Okey, selesai ceramah sangat menarik malam ini daripada Cikgu Bat. Saya kira selepas ini akan ada lagi selepas ini ceramah-ceramah sebutkan kata okey tak ceramah Cikgu Bat malam ni. Alhamdulillah, benda yang sangat penting, kritikal. Esok pukul 11 pagi kita akan ke IPD Kemaman insya-Allah untuk memberikan, nak beli buku tak boleh, dia beli habis pun sekejap je. Terima kasih banyak. Yang penting kita akan bersuara dengan fakta dan berbahasa dengan baik insya-Allah. Sepanjang 5-6 hari berbaki ini, ayuh gandakan usaha untuk kita pastikan calon nombor 2 P040 Kemaman Dr. Sam akan terus menjadi signal terkuat bagi rakyat Malaysia menolak kebejatan, kebobrokan yang dilakukan oleh Madani yang berlaku pada hari ini. Itu sahaja daripada kami insya-Allah. Malam ini sudah 78,000 guys, 78,000 views, 78,000 guys, 1,000 new followers. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak kepada semua. 600,000 like. Terima kasih banyak yang ikut live ini. 78,000 yang menonton. Saya ucap terima kasih banyak. Kita ucap terima kasih kepada terus bersama kami sepanjang live ini. Terima kasih banyak di Pemuda PAS Malaysia. InsyaAllah kita akan terus bawa kepada anda live-live yang bermutu tinggi khusus untuk anda semua. Kita akan bercakap benar demi negara ini guys. Kita harus bangkit dan bangun demi negara tanah air tercinta ini, demi tanah air mempertahankan watan, maruah anak bangsa, agama kita. InsyaAllah kita mesti lawan Madanon yang menggila ini, ya Allah. So daripada kami untuk anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kita undi 2 Disember ini guys. Dr. Sam nombor 2 P040. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih.